daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ni para ulama berbeza tentang namanya, tuan-tuan. Tapi yang paling ramai berpendapat ia bernama Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Nabi doa kepada dia, hasil dia berkat doa Nabi, akhirnya dia menjadi orang yang menghafaz, kuat hafalannya. Masuk Islamnya lewat pada tahun peperangan Khaybar. Dan Abu Hurairah seperti mana yang kita ketahui adalah orang yang paling dimusuhi oleh Syiah. Syiah ni anti Abu Hurairah kerana dia ada hadis-hadis riwayat tentang fadilat Abu Bakar dan Umar dan seumpamanya, menyebabkan mereka anti Abu Hurairah, sehingga mereka tulis, Abdul Husain Al-Musawi menulis buku Abu Hurairah tajuknya, dan dia mencela Abu Hurairah. Ahli sunnah yang menghormati Abu Hurairah. Saya di setiap kuliah sekarang ni saya sebut tentang Syiah ni, kerana saya tahu ada grup, ada kumpulan yang sedang berkempen untuk Syiah dan cuba menghidupkan Syiah, dan mereka mengambil kesempatan daripada isu Iran. Saya, tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, kita hendaklah mempunyai perhitungan yang panjang dalam masalah politik, dan politik ini hendaklah diteraskan kepada akidah yang betul. Sesiapa sahaja yang menentang Amerika pada zaman ini memang digemari, sama ada dia Korea Utara, dia Fidel Castro, ataupun dia Iran, memang akan dikagumi. Namun kita mempunyai perhitungan dua perkara. Di antara kebencian kita kepada Amerika, dan juga dalam masa yang sama perhitungan kita terhadap akidah. Tuan-tuan tahu bahawasanya saya bukan nak membangkitkan isu Iran, tetapi perjuangan Iran bersifat Syiah. Di samping dia lawan Amerika, kita tahu bagus dia lawan Amerika, tetapi perjuangannya bersifat Syiah. Negerinya, kemenangan negerinya masa awal pun ialah melalui satu perancangan daripada jenderal-jenderal tentera Amerika juga untuk menjatuhkan Syah Iran. Syah Iran itu memang jahat, zalim. Tuan-tuan pergilah ke dunia ini keseluruhannya, di mana ada bandar besar yang ada orang Islam, ahli sunnah, adalah masjid untuk orang ahli sunnah, tetapi tidak di Tehran. Tidak ada masjid untuk ahli sunnah di Tehran. Tidak ada ulama ahli sunnah di Tehran, di Iran, melainkan mereka dibunuh walaupun tanpa dosa, melainkan mereka ulama sunnah. Lihat apabila kelompok Syiah menguasai pentadbiran Iraq, mereka membunuh manusia hanya kerana namanya Abu Bakar dan Umar. Dan tuan-tuan kalau ikuti perbincangan yang dituat oleh Al Jazeera tentang konspirasi membunuh orang-orang sunnah di Iraq, pembunuhan etnik yang dilakukan oleh kelompok Syiah, dan mereka ini dibantu oleh Iran. Kita tahu Amerika jahat, musuh kita, syaitanul akbar, tapi kita juga tidak menyatakan mengalu-alukan Syiah ke negeri kita. Dengan semua perhitungan ini, kita suka kalau Iran berlawan dengan Amerika, tapi saya percaya tidak akan berlaku peperangan antara Iran dan Amerika sama sekali. Syaitan yang besar itu, tuan-tuan, dia tahu apa keperluan Iran di negeri Teluk. Apabila Iran mengisytiharkan bahawasanya sekiranya Amerika menyerangnya, dia akan bertindak balas dengan menyerang negara-negara Arab yang padanya ada kepentingan Amerika. Tuan-tuan hendaklah tahu itu adalah pecaturan Amerika.
untuk menjadikan pemimpin-pemimpin Arab yang sedia bacul itu bertambah takut kepada suasana politik dan pergolakan di Timur Tengah, dan tidak ada tempat untuk bertawakal setelah mereka tidak bertawakal kepada Allah, melainkan menjemput mereka duduk di negeri mereka untuk melindungi mereka daripada Iran. Ini adalah papan catur yang dimainkan di antara semua pihak itu. Walaupun malangnya di Malaysia ini ada kelompok yang tertentu mengambil kesempatan daripada isu Iran ini untuk mengimport Syiah ke sini dan mula berkempen tentang Iran, mengangkat gambar Khomeini, Sajistani yang mengeluarkan fatwa halal Amerika memasuki Iraq itu, dan kemudian mulalah, kalau pergerakan itu bermulalah dengan langkah yang pertama, memaki hamun para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau dia masukkan semangat, tak ada apa, kita nak semangat je, dia kata. Semangat entah itu bermula daripada mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Apa ertinya kalau orang Islam menang lawan mereka? Kalaulah diandaikan selepas daripada itu mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ini semua kena ada perhitungan yang panjang. Saya sedang meneliti perkembangan ini. Saya tahu mereka membuat rombongan ke Iran, mereka edarkan kempen tentang Iran. Dia sebagai sebuah negara yang ada hubungan diplomatik dengan negara kita, dihormati, namun tidak mazhabnya yang mencerca para. Kalaulah pertikaian kita ini tentang kerana orang kita meletakkan salat tangan di atas dada, orang Syiah itu tangannya lurus ketika salat, tidaklah besar. Mazhab Malik pun demikian. Kalau dia kunut sebelum daripada rokok, orang Syafi'i kunut selepas daripada rokok, tidaklah besar. Tetapi mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan seluruh para sahabat adalah besar. Menganggap para imam mengetahui yang gaib seperti mana Allah adalah besar. Maka kita kata semangat lawan mereka, kita bersemangat. Nak sokong tentang sokong Hamas, nak sokong kita sokong Palestin, biarpun sokongan kita bukan bergantung kepada menang ataupun kalah, tetapi semangat jihad yang diteruskan. Kita berkempen kepada siapa saja yang mengaku ingin mengikut sunnah Rasul, menghulurkan bantuan, membantu Palestin, dan berdoa dan bernazar dalam hatinya, jika Allah memberikan ruang kepadanya berjihad, nescaya kita berjihad di bumi Palestin. Kerana tidak boleh satu orang Muslim mati dalam keadaan ia tidak pernah berniat untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini Palestin, ini bumi Islam, dan mereka saudara Sunni kita. Kita tidak prejudis kerana satu orang tu Syiah. Kita tahu ada orang Syiah tak tahu apa, dia rakyat awam Iran. Kita tahu. Anda tak payah silap perhitungan. Kita memahaminya sebelum anda memahaminya. Tetapi Khomeini yang menyatakan tidak halal memakan sembelihan orang yang menyatakan Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah adalah besar. Ia bermaksud takfir, mengkafirkan. Peliknya setengah orang, ada setengah orang, dia isu Syiah ni dia tak penting. Dia tak pening. Yang dia pening ada orang sembahyang subuh tak kunut, dia pening. Orang kafir Abu Bakar dengan Umar tak apa, dia kata kita semangat, dia kata. Semangat itu yang kita nak tu, dia kata. Satu mazhab dia tak apalah, dia kata. Dia boleh pula betul kalau ansur dengan itu. Tak faham kita.